demi malam apabila dia meliputi. Malam tu adalah kebesaran Allah. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia jelas. Demi siang, siang ni pun hebat ciptaan Allah. Allah ciptakan siang dan malam. Siang dan malam. Malam pun tanda kebesaran Allah, siang pun tanda kebesaran Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثانة المسكين بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه نور. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Allah, masih diberi kesempatan untuk menunaikan solat, untuk memijak kaki kita ke masjid, masih diberi kesempatan untuk hadir di majlis ilmu. Kesempatan ini tidak selama-lamanya diberi kepada kita, tidak selama-lamanya diberi kepada kita. Apa yang berlaku kepada kita pada hari ini cukup menginsafkan, cukup untuk mengajar kita bahawasanya kesempatan yang Allah bagi ini boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Masya Allah. Sedang kita elok-elok kata awal tahun, seronok masuk tahun 2020, tahun yang dinanti-nanti, seronok. Tak ada siapa menjangka perkara begini akan berlaku pada tahun 2020 yang kita bertahun-tahun kita menunggu nak masuk tahun 2020. Tak ada siapa yang jangka rupanya dalam tahun 2020 ni ini yang akan berlaku. Subhanallah. Menunjukkan lemahnya kita, hebatnya Allah, menunjukkan terbatasnya kuasa kita ni, sedangkan ilmu kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak ada siapa yang tahu apa yang dia akan buat esok hari. Kita tak tahu apa yang kita akan buat besok hari. Subhanallah. Tak payah sembang pasal dunia lah. Apa yang kita akan makan besok pagi pun tak tahu lagi. Tengah hari besok kita makan lauk apa agak, kat mana kita makan tak tahu. Malam besok kita makan lauk apa malam besok, dekat mana kita makan, kat rumah ke, kat kedai ke, ceramah ke, dapat nasi bungkus ke, tak tahu. Subhanallah, lemahnya kita. Apa yang akan berlaku kepada diri kita besok, bukannya tahun depan, besok pun tak tahu. Itu kelemahan manusia yang disebut oleh Allah supaya kita kenal diri kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak ada siapa yang tahu apa yang dia akan buat esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa yang tahu dekat mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati. Bi ayyi ardin, di bumi mana dia akan mati, tak tahu. Kita ni tuan-tuan, kita tak tahu umur kita sampai bila. Kita tak tahu kita meninggal dunia nanti dekat mana. Kat rumah ke, kat hospital ke, dekat kampung ke, dekat hotel ke, dalam kereta ke, dalam masjid ke. Masya Allah, ada orang meninggal dalam masjid. Subhanallah. Tak tahu tuan-tuan, kita meninggal nanti macam mana agaknya kita meninggal, tak tahu. Adakah kita meninggal nanti
Ada keluarga kita sekeliling kita ke, anak-anak kita ada keliling kita ke, kawan-kawan ada keliling kita ke, ataupun kita seorang-seorang je, tak ada siapa teman kita. Subhanallah. Itu lemahnya manusia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada siapa yang tahu di mana dia akan mati. Subhanallah. Allah yang Maha mengetahui. Semua benda yang akan berlaku pada tahun ini, tahun 2020 ni, telah dicatat oleh Allah sejak azali. Sebelum langit dan bumi dicipta, Allah dah tahu dah, Allah dah catat tahun 2020 besok akan berlaku sekian pandemik COVID-19, semua dah dicatat ilmu Allah. Tak ada apa yang terlepas. Subhanallah. Jadi apa yang berlaku di keliling kita sangat menginsafkan kita, supaya kita kembali kepada Allah dan menyedarkan kita bahawasanya nikmat ini boleh ditarik pada bila-bila masa sahaja. Subhanallah. Nikmat sekarang kita boleh datang ke masjid. Dulu kita boleh datang masjid bebas, tiba-tiba subhanallah tak boleh datang ke masjid. Sekarang boleh datang ke masjid. Maksudnya Allah nak tunjuk nikmat boleh datang masjid tu Allah boleh tarik pada bila-bila masa sahaja. Begitu juga dengan nikmat nyawa kita, hidup kita. Sekarang ni kita masih hidup, bila-bila masa saja kita boleh meninggal dunia, insya-Allah. Ramai para ulama yang meninggal dunia sekarang ni di luar Malaysia. Kita alhamdulillah bersyukur banyak kepada Allah. Dalam Malaysia kita alhamdulillah COVID-19 terkawal, tapi keadaan dekat luar, di luar kawalan, dekat negara jiran kita, dekat negara seberang kita, ramai yang meninggal dunia, termasuk para ulama. Hari ini pun seorang lagi ulama besar meninggal dunia, seorang demi seorang para ulama yang tua-tua lah banyaknya. Kan yang muda-muda ni insya-Allah lah kot dia antibody dia, walaupun kena dia boleh lawan lagi, tapi yang tua-tua ulama-ulama kita, subhanallah, seorang meninggal dunia. Jadi itu dia. Jadi pendek kata, sementara ada peluang, gunakan. Sementara boleh datang ke masjid, datang. Sementara boleh datang majlis ilmu, datang. Sementara kita masih hidup, masih berpeluang untuk beramal. Jangan besok nanti bila kita dah datang tersempak dengan malaikat maut, kita menyesal. Ramai orang Allah cerita bila jumpa malaikat maut menyesal. Ya radina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man fa'ala dzalika fa ulaika khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata sebelum datang ajal kematian, bila datang ajal kematian, maka semua orang nak minta supaya lewat sikit. Sebab apa? Sebab dia on the way nak pergi office, sebab dia on the way nak pergi kedai beli barang, sebab dia on the way nak balik rumah, sebab dia on the way tengah buat itu, buat ini, tak sempat. Dia kata ya, dia minta supaya lewatkan sikit, boleh tak? Saya nak jumpa sekejap anak bini kat rumah, nak jumpa sekejap je sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, nak jumpa sekejap anak bini kat rumah, sekejap je nak jumpa, boleh? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sikit pun tak boleh. Allah kata sikit pun tak boleh. Masya-Allah. Nak kalau ajal kematian datang, nak lewat sikit pun tak boleh. Tak kira lah dia ni orang muda ke, baru selagi seminggu nak kahwin contohnya, tak kira, ajal datang. Ataupun dia pengantin baru seminggu kahwin, tak kira, ajal datang. Ataupun bini tengah sangat mengandung, lagi 2-3 hari lagi nak diudin, ajal datang, dia datang. Ataupun lagi sikit lagi nak graduate, dia lagi sikit lagi nak graduate, dia punya convocation sikit lagi, tak kira, ajal datang, dia datang. Dia ada projek itu, dia tak kira. Subhanallah. Jadi itu dia. Jadi semasa kita ada peluang, kita gunakan. Subhanallah. Ajal datang, dia tak kira sama ada orang muda ke,
orang yang berusia ke ajal datang dia datang. Jadi kita sambung bacaan tafsir kita, tafsir Al-Quran, masya-Allah. Ya. Jadi kita baru ni duduk PKP, duduk kat rumah lama. Macam mana keadaan kita? Adakah kita boleh baca Al-Quran ataupun tak boleh baca Quran? Kita kena muhasabah diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Al-Quran inilah insya-Allah dekat akhirat besok dia penyelamat kita. Sebab kita tak cukup amalan lah kita kena baca Al-Quran. Sebab Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti lakum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kata Nabi, kerana di akhirat nanti Al-Quran ini akan jadi syafaat kepada kamu, memberi syafaat kepada kamu. Kita ni tak confirm syurga lagi, sebab tu kena baca Quran. Kita ni tak jamin lepas daripada neraka lagi, sebab tu kena baca Quran. Kita ni belum tentu lagi amalan kita ni, pahala kita cukup nak tebus dosa-dosa kita yang melambak, sebab tu kena baca Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini dekat akhirat dia tolong kita. Subhanallah. Hari ni ada orang ingat, oh Quran saya ni orang jahat, saya ni bukan orang baik, buat apa nak baca Quran? Itu pendapat yang salah. Itu bisikan syaitan, bisikan dari syaitan. Syaitan kata apa? Tak payahlah nak baca Quran, kau ni bukan orang baik sangat pun. Nak berlakon pula, nak jadi munafik pula, baca Quran macamlah baik sangat. Itu bisikan syaitan. Kalau kita dengar bisikan tu, syaitan melompat, tepuk tangan happy, seronok. Syaitan bisik apa? Syaitan bisik, tak payahlah nak belajar Quran, malulah. Nanti orang kata dah tua-tua pun tak pandai baca Quran. Orang kata dah besar-besar pun tak pandai baca Quran, baru nak belajar Quran. Dah besar-besar baru nak belajar Quran. Buat malu kat orang je, tak payahlah. Benda dah jadi, jadilah. Biarlah. Barang lama mudah usah dikenang. Pula kan. Barang lama usah dikenang. Tak kena tu. Tak kena. Itu semua bisikan syaitan. Kita nak belajar internet tak malu. Nak belajar memandu, nak masuk kelas memandu tu, nak bawa kereta, bawa motor, bawa lori, ada yang masuk umur 30-an, 40-an, semua tak malu nak belajar mandu. Nak masuk kursus itu, kursus ni tak malu. Nak belajar internet apa semua tak malu. Nak belajar Quran, malu lah. Kau kata apa pula? Belajar Quran dia jadi malu. Belajar lain semua tak malu. Masya Allah, itu semua bisikan syaitan. Syaitan nak kita rugi. Syaitan nak kita teman dia dalam neraka. Syaitan tak nak kita masuk syurga. Syaitan dia tak nak Quran ni bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Jadi kita kena belajar Al-Quran. Subhanallah, kena belajar Quran. Kalau kita tak pandai baca Quran, kita kena belajar. Kalau kita boleh baca Quran, kita baca. Alhamdulillah. Ada kawan dia buat kelas dekat tuition lah, kelas Quran dekat universiti yang terkenal lah, tak payah sebut lah, universiti hebat lah. Pelajar-pelajar, orang kata mahasiswa-mahasiswi dalam universiti belajar, masuk kelas Quran, belajar daripada kitab Iqra, belajar daripada Alif Bata. Sebab apa? Sebab ramai yang tak boleh baca Quran. Dalam ilmu dunianya, Masya Allah, maju terkehadapan, masuk universiti, kos tu, kos ni, bidang tu, bidang ni. Tapi ilmu dunia dia, ilmu agama dia terlewat kan? Dia tak boleh baca Quran. Tapi Alhamdulillah lah, orang kata ada juga kesedaran masuk kelas Quran tu. Ramai lagi yang tak pandai baca Quran dan tak nak masuk kelas Al-Quran. Subhanallah. Ramai lagi yang tak masuk Quran kan? Jadi dulu ramai masyarakat buta IT, tak pandai nak guna internet, nak tekan internet apa semua tak pandai. Jadi dibuat kempen macam mana supaya masyarakat kita maju, tidak buta IT. Alhamdulillah sekarang ni semua boleh kata hampir semua cerdik IT. Sampai budak-budak kecil pun pandai guna internet, dan pandai akses tu, pandai akses ni, budak-budak kecil pun pandai. Jadi buta IT tu dah mungkin tak ada dah kot kita kata zaman sekarang ni. Tapi malangnya buta Al-Quran semakin bertambah. Ramai generasi yang baru yang dia buta Al-Quran, buta Quran. Kita ada kawan dengan cikgu kat sekolah.
Dia kata apa? Realiti Ustaz, dia kata 50% daripada pelajar sekolah tak boleh baca Quran. Kalaulah sekolah tu jumlah muridnya berapa? 6,000 orang, contoh kata 6,000 orang, 3,000 tak boleh baca Quran. 3,000 orang tak boleh baca Quran. Jadi ini amat membimbangkan, sebab bila tak baca Al-Quran, kita tak ada panduan hidup, tak ada pedoman lah. Pertama sekali tak ada panduan, tak ada pedoman. Yang keduanya, jiwa kita tak tenteram. Al-Quran ni mukjizat. Antara mukjizat Al-Quran ni apa? Mukjizat Al-Quran ni, kita baca Quran, jiwa kita tenang walaupun kita tak faham bahasa Arab. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, tak faham maksud dia. Tapi mukjizat Al-Quran, kita baca Quran walaupun tak faham, hati jadi tenang. Hari ini kajian mendapati masyarakat Malaysia semakin dilanda kemurungan. Penyakit kemurungan di kalangan masyarakat di Malaysia semakin bertambah. Sikit lagi nak jadi penyakit nombor 2 paling tinggi di Malaysia. Penyakit nombor 1 yang paling tinggi katanya sakit jantung di Malaysia. Pertama sekali banyak sakit jantung. Yang keduanya sikit lagi nak jadi apa, penyakit ni, kemurungan. Ramai orang kemurungan, subhanallah. Baru ni masuk berita ramai orang-orang yang hebat-hebat yang bunuh diri kan, baru ni tak biasa sebut lah. Yang kerjanya hebat-hebat lah, yang kerjanya hebat, yang kita kata kerja dia, gaji dia puluh ribu jugalah kot rasanya kalau jawatan tu, tapi bunuh diri. Subhanallah. Sebab apa? Sebab tak ada ketenangan. Sebab apa? Jauh daripada Al-Quran. Salah satu puncanya jauh daripada Al-Quran. Subhanallah. Bila satu orang tak baca Quran, tak solat, maka jiwa dia takkan tenang. Walaupun kita nampak dia macam syok, hidup dia macam best, hidup dia macam-macam dia nak, dia boleh beli. Kita nak beli kena fikir dulu, tengok kocek dulu, duit cukup tak cukup. Kita nak beli dulu, tengok, kena pilih-pilih dulu. Kedai ni mahal, kedai ni murah sikit, ambil kedai ni lah. Kalau beli barang dekat online tu, cari 10 tempat dulu, nak check, nak compare mana yang paling murah. Kita fikir-fikir nak beli. Ni diorang ni jenis tak fikir dah, nampak nak beli je, ambil tak kisah pun, tak payah check apa semua kan. Nampak macam syok diorang ni, macam happy je. Kereta Masya Allah, kenderaan pun hebat, rumah pun hebat, dia punya pengikut pun ramai, semua benda dia nak kan. Nampak macam syok, tapi sebenarnya jiwa dia kemurungan, jiwa dia terseksa. Sebab apa? Sebab jauh daripada Allah, tak solat, tak baca Al-Quran. Jadi sebab sekarang ni kita kena betulkan semula. Kalau nak ubah masyarakat kita supaya kurangkan kadar stres tu, kadar kemurungan tu nak kurangkan, kena rapatkan masyarakat dengan Al-Quran, rapatkan masyarakat dengan masjid, dengan rumah Allah, dengan ilmu. Nak rapatkan macam mana ustaz? Saya ni bukannya ustaz nak berceramah macam mana, tak payah, kita jaga keluarga kita je, anak-anak kita cukuplah. Pernah tak kita cek anak-anak kita tahap Al-Quran dia tu sampai mana dia boleh baca? Pernah tak kita cek kita tahap Al-Quran itu sampai mana dia boleh baca? Subhanallah. Jadi itu kita kena cek. Seperti mana kita ambil berat pelajaran akademik dia, pelajaran Al-Quran dia pun kita kena jaga. Dia punya Al-Quran dia punya akidah agama dia nak jadi apa dia boleh jadi. Subhanallah. Dia nak jadi orang-orang, kita didik anak kita ni ilmu agama. Jadi dia nak pergi hujung-hujung dunia mana pun tak kisah, dia insya-Allah akidah dia terpelihara. Baru ni ada siapa dia engineer, dia ustaz. Orang dia panggil dia ustaz, rupanya dia engineer. Masya-Allah. Rupanya dia engineer. Kan? Dia orang panggil ustaz, orang pun tak sangka dia tu engineer rupanya. Ada seorang orang ni, rupanya dia belajar dulu, tak tahulah dia pernah belajar dekat sekolah agama ke, dekat madrasah ke apa semua tu, sebelum dia masuk menceburi bidang engineering. Akhirnya dia jadi engineer yang hebat, tapi orang panggil dia ustaz. Subhanallah. Dan dia memang boleh, orang kata bolehlah sikit-sikit
kalau jadi imam tu memang tak ada masalah lah. Jadi imam apa baca Quran tak ada masalah. Ceramah apa boleh sikit-sikit dan dia engineer. Subhanallah, kan, untung. Okey. Jadi sebelum kuliah kita yang last hari tu rasanya bulan 2 kot. Bulan 2. Sekarang bulan 8. Jadi kita kata 6 bulan yang lepas lah kuliah kita yang terakhir. Jadi saya pun dah tak ingat sampai ayat yang ke mana. Kan? Tapi saya ingatlah surah Al-Lail ni, suratul Lail. Saya ingat suratul Lail ni tak habis lagi. Cuma saya tak ingat sampai ayat mana berhenti gitu. Jadi kita ulang balik daripada awal surah Al-Lail ni. Apa ni, kebiasaannya kita baca sama-sama kan. Kebiasaannya kita baca sama-sama, tapi tak apalah. Apa ni, jimat masa saya baca je sebab kita kena berhenti azan isyak, kena berhenti terus kan. Jadi suratul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Suratul Lail. Wal laili idza yaghsha. Dan demi malam apabila ia meliputi. Suratul Lail ni first kali surah Makkiyah. Dulu biasa kita cerita beza surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Apa dia? Surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Ada orang ingat surah Makkiyah ni surah turun dekat Mekah. Surah Madaniyah tu surah turun dekat Madinah. Tu salah, tak betul. Yang betulnya adalah surah Makkiyah ni surah yang diturunkan sebelum hijrah. Tak kisahlah dia turun, wahyu tu turun dekat Mekah ke, dekat luar Mekah ke, kat mana-mana pun, asalkan turunnya wahyu tu sebelum hijrah dinamakan surah Makkiyah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas hijrah. Tak kisah dekat mana dia turun pun, dekat Madinah ke, dekat luar Madinah ke. Ada juga surah yang diturunkan dekat Mekah, tapi dia dikira Madaniyah. Sebab apa? Sebab lepas hijrah Nabi ada juga patah balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah tu ada turun wahyu, tapi dia dinamakan surah Madaniyah sebab diturunkan selepas hijrah. Jadi suratul Lail ni adalah surah Makkiyah. Dan kita dah cerita dulu ada ciri-ciri yang membezakan surah-surah Makkiyah dengan surah Madaniyah ni. Antaranya surah Makkiyah ni dia banyak menceritakan tentang kebesaran Allah. Surah Makkiyah ni dia lebih mengajak masyarakat kepada mentauhidkan Allah. Dan surah Makkiyah dia banyak sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Surah Madaniyah pula banyak berkaitan, kebanyakannya berkaitan dengan hukum hakam. Dan surah Madaniyah biasanya kebanyakannya disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nampak? Itu di Madinah. Jadi Islam ni dia bertahap. Islam ni dia meraihkan tahap. Dia tak ada pukul siapa kata. Tak, Islam ni dia meraihkan tahap. Ada orang tahap begini, layanannya kita kena layan begini. Ada orang tahap begini, kita kena layan dia begini. Jadi Islam ni dia cantik, dia kita kena sesuaikan mengikut tahap. Yang nampak macam tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia meliputi. Malam gelap. Subhanallah. Sekarang ni ilmu sains dah mengajar kita bahawa malam ni adalah bila mana matahari tidak setentang dekat kita. Bumi ni bulat, bila berpusing, bila kita setentang dengan matahari, dapat cahaya matahari cerah. Bila berlawanan, maka malam. Subhanallah. Kita bayangkan tuan-tuan, kita sekarang berada dekat bumi yang besar, bulat. Kita sedang bergerak, kita sedang berpusing. 24 jam lengkap satu pusingan. Kita sekarang sedang berpusing. Subhanallah. Kita bayangkan hebatnya ciptaan Allah Ta'ala ni. Dan kita tak rasa pun yang kita sedang berpusing. Kita tak rasa yang kita sedang berputar. Kalau kita rasa pening juga kot rasanya. Kalau kita naik kapal goyang-goyang-goyang, pening juga. Orang tak tahan, mabuk laut, muntah. Tapi kita atas bumi ni, subhanallah, ciptaan Allah. Kita tak rasa yang bumi kita ni sedang laju berpusing. Dia bukan pelan, laju berpusing tu. Dalam 24 jam tu nak lengkapkan satu pusingan. Subhanallah. Itu dia. Demi malam apabila dia meliputi. Malam tu adalah kebesaran Allah. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila ia jelas.
Demi siang, demi siang. Siang ni pun hebat ciptaan Allah. Allah ciptakan siang dan malam. Siang dan malam. Malam pun tanda kebesaran Allah, siang pun tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Ada negara dia 6 bulan malam, 6 bulan siang. Masya-Allah, saya ada negara 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bayangkan tuan, 6 bulan tak nampak matahari. Nak pergi kerja macam mana? Dia buka lampu-lampu jalan apa semua dibuka, kira dia pasang lampu banyak-banyak, kira siang lah tu dia anggap siang lah, pergi kerja lah, office hour. Dah cukup berapa jam kan dia padam balik lampu tu, dikira malam lah. Itu kalau 6 bulan malam. Yang 6 bulan siang sama juga, cerah, tak malam-malam, tak gelap-gelap. 6 bulan matahari tu 2 bulan pagi, 2 bulan tengah hari, 2 bulan petang matahari itu. Subhanallah. Jadi kalau dia nak masuk rumah, dia nak waktu malam tu, dia masuk rumah, dia tutup tingkap-tingkap tu semua bagi gelap. So dia anggap sekarang malam. Subhanallah. Kita hari ni alhamdulillah siang dan malam berpustaka. Jadi kita tengok siang pun itu tanda kebesaran Allah. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi Tuhan yang menciptakan lelaki dan perempuan. Subhanallah, ada lelaki dan perempuan. Tengok macam mana hebat ciptaan Allah. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yang manusia pun ada lelaki, ada perempuan. Yang binatang pun ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Sama ada binatang dekat udara, burung-burung, ada burung jantan, ada burung betina. Kalau binatang dekat darat, ada jantan, ada betina. Kalau binatang dalam laut pun sama juga, ada jantan, ada betina. Subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan kamu berbeza-beza. Sesungguhnya perbuatan kamu semua adalah tak sama. Allah kata manusia ni tak sama. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya kamu ni semua tak sama, berbeza-beza. Sebab tu kita tengok, kita sekarang dalam masjid ada berapa orang? Ada 50 orang, 60 orang lah kita kata, dengan 60 orang, contoh 60 orang. 60 orang kita kalau tanya nak makan menu apa? Yang ni nak makan nasi ayam, yang ni nak makan sate, yang ni nak makan nasi biryani, yang ini saya malam simple-simple je, saya makan capati je okey. Yang seorang lagi, saya tak makan malam. Jadi kalau kita tanya 60 orang dalam masjid ni nak makan menu apa, semua minta lain-lain. Tak payah dalam masjid lah, kita dekat rumah, satu family kita pun sama juga. Satu family pergi kedai, yang suami makan apa? Suami nak makan mi goreng, yang isteri nak makan nasi biryani. Tak sama. Kalau ambil sama sekalipun, kalaulah ambil sama nasi biryani, sama-sama nasi biryani, lauk lain. Yang ini ambil lauk ayam, ini ambil lauk daging. Yang ini ambil sayur yang ini ambil sayur ini. Maksud dia tak sama. Kita pasangan suami isteri pun tak sama, satu rumah pun tak sama. Memang kita ni selera lain-lain. Yang ini suka pakai baju macam-macam lah. Ini suka pakai baju besar, ini suka pakai baju kecil, ini suka pakai baju kain kasar, yang orang ni suka pakai kain lembut. Seorang suka pakai baju Melayu, suka pakai jubah, ini suka color hijau, ini suka color biru, suka color putih, macam-macam. Jadi kita boleh nampak depan mata kita yang kita ni inna sa'yakum lasyatta. Manusia ni tak sama, berbeza-beza. Berbeza-beza. Kita punya selera, kita keinginan kita. Begitu juga dengan kita punya pendapat. Pendapat pun tentu tak sama. Kerana kalau kita punya pilihan kehidupan kita, makanan, pakaian, ini semua pun tak sama, dengan pendapat pun tak sama. Ada isu ni, satu isu, kalau ada 10 orang pendapat lain-lain. Yang ni, pendapat saya kita begini-begini. Pendapat saya pula lain pula, saya tak setuju, pendapat saya sekian-sekian. Yang ini pula, pendapat saya sekian-sekian, pendapat saya sekian-sekian. Jadi kita kena terima hakikat yang manusia ni memang berbeza pendapat. Dan jangan pelik kalau orang tak ikut pendapat kita. Sebab kita pun tak setuju dengan pendapat dia. Pelik dia, kenapa dia tak nak ikut pendapat kita? Jangan pelik, sebab kita pun tak nak ikut pendapat dia.
Semua orang ada pendapat masing-masing. Tak dapat kita nak satukan pendapat semua setuju 100% satu benda yang sama, takkan. Mesti ada yang tak setuju, normal lah. Mesti ada yang tak setuju, mesti ada orang kata apa, yang bangkang, yang bantah, yang tak setuju. Mesti ada. Itu normal. Sebab apa? Sebab memang manusia dia tak sama, lain-lain. Kita selera makan pun lain. Boleh tak kita nak semua paksa semua orang menu mesti sama? Saya suka makan sate, saya nak semua orang juga suka makan sate macam saya. Tak boleh macam tu. Kan? Saya suka pakai baju macam ni, saya nak semua orang pun suka pakai baju macam ni. Tak boleh macam tu. Semua orang dia hak masing-masing lah. Begitu juga dengan pendapat. Pendapat ada hak masing-masing. Jadi memang pendapat ni berbeza-beza. Tak dapat kita nak satukan. Sebab tu dalam fiqh pun banyak pendapat para ulama. Sebab tu adanya mazhab. Mazhab imam ni, mazhab imam ni, mazhab imam ni. Tapi semuanya berpandukan benda yang sama, Quran hadis yang sama. Quran hadis yang sama, nas yang sama. Tapi imam ni dia lihat, dia fahaman dia begini, fahaman dia begini. Semua ikut Quran belaka. Semuanya ikut Quran, tapi fahaman dia berbeza-beza. Subhanallah. Sebab tu kata Nabi, ikhtilaf umat itu rahmat. Perbezaan pendapat umat aku itu adalah rahmat. Macam mana rahmat? Maksudnya kita banyak pilihan. Banyak pilihan, bukan satu jalan saja terbatas, tidak. Subhanallah. Jadi gitu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita meraihkan pendapat. Itu saja yang kita boleh buat. Kita nak paksa semua orang ikut satu pendapat, tak boleh. Dan kita nak declare yang pendapat kita seorang saja yang betul pun tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak semestinya ada betul, mesti satu betul, mesti satu salah. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab tu para sahabat tu yang khilaf antara dua orang sahabat dulu, peperangan yang berlaku tu, kita i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita nak mengatakan puak mana yang betul. Puak yang ini betul ke, puak ni betul? Para sahabat ni bergaduh ni, sampai berperang, angkat senjata. Pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengatakan dua-dua betul. Sebab apa? Sebab mengikut ijtihad. Sebab itu ijtihad, siapa yang betul dia dapat 2 pahala, yang salah tetap dapat pahala, dapat 1 pahala. Itu ijtihad. Ijtihad apa? Ijtihad ni dia merumuskan, orang kata apa, badlul majhud ni macam mana kita nak cakap, dia ijtihad lah. Orang faham kok ijtihadnya. Ijtihad kan, dia dah guna dalil Quran dan semua dia dah, jadi dia dah cuba sedaya upaya untuk memahami dengan cara yang betul, dan hasil ijtihad dia mengatakan begini kan. Ijtihad ni kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi para sahabat yang khilaf tadi, tak semestinya kita kata mana betul mana salah, mesti satu betul mesti satu salah. Tak semestinya. Tak semestinya. Dua-dua boleh jadi ijtihad. Sebab ijtihad yang betul dapat 2 pahala, yang salah pun dapat pahala juga. Subhanallah. Begitu juga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita kena meraihkan pendapat lah. Itu aja. Hidup atas dunia ni, kalaulah kita tak nak semua orang bangkang kita nak semua, orang kata semua kan jalan dengan lancar, tak ada bangkangan, tak ada bantahan, itu cerita dongeng, orang kata. Cerita dongeng. Sedangkan Nabi SAW yang paling betul lah, kita kata tak ada siapa yang lebih betul daripada Nabi. Nabi yang paling betul pun ada orang bangkang, pun ada orang bantah. Itu Nabi, apa lagi kita? Subhanallah. Nabi pun ada orang bantah, ada orang bangkang, ada orang tak setuju. Subhanallah. Jadi itu dia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita meraihkan pendapat. Kita nak orang hormat pendapat kita, kita pun hormat pendapat orang. Kita suka duk kutuk pendapat orang ni, salah pendapat ni, salah pendapat ni, salah. Orang kutuk pendapat kita, kita marah menenting. Kita duk kutuk pendapat orang boleh, orang kutuk pendapat kita, kita menenting. Nampak? Kita nak berbeza pendapat, tak ada masalah. Itu normal, berbeza pendapat. Normal. Kan? Kalau dalam sukan sama. Sukan kan. Yang ini sokong pasukan, ini suka pasukan, ini suka pasukan, tak sama. Kan? Adik-beradik, tapi lain pasukan bola lain-lain.
Nampak? Contohnya. Jadi macam itulah. Jadi kita meraihkan pendapat. Subhanallah. Kita hormat pendapat dia, itu pendapat dia. Macam mana? Yalah, kita hormat je pendapat dia. Kan kita ikut pendapat kita, ikutlah gunalah pendapat kita. Kita suka orang hormat pendapat kita, kita pun hormat juga pendapat orang. Kita duk suka kutuk-kutuk orang ni punya pendapat, salah pendapat orang, kutuk pendapat kita, kita marah pula. Kalau kita jadi itulah saling hormat menghormati. Memang Allah dah bagi tahu inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kamu ni, usaha kamu ni memang tak sama. Syatta, berbeza-beza. Memang tak sama manusia ni. Memang tak dapat. Orang kata apa? Nak semuanya sama tak boleh. Subhanallah. Sebab tu kita kena cari titik persamaan. Fa amma man a'ta wattaqa, orang yang memberi dan bertakwa. Orang yang memberi dan bertakwa. Memberi itu infaklah, infak, sedekah, apa semua. Wattaqa, bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan berimanlah, kita kata membenarkan syurga, membenarkan la ilaha illallah, maksudnya beriman. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkannya jalan kemudahan. Jalan kemudahan ni jalan taat. Orang yang beriman nak buat amalan baik ni, Allah akan mudahkan dia. Ya, subhanallah, Allah akan mudahkan dia. Orang yang beriman dan memberi, bertakwa, memberi. Sebab tu memberi ni dia bukti. Sedekah ni, sedekah kan. Sedekah ni maksud apa? Sedekah ni maksud dia sedekah lah. Sedekah ni jujur. Maksud dia jujur. Dan kalau cakap pumpang, tapi nak bagi tak mau. Itu cakap mulut je ni. Bukan betul pun dia ni. Kalau jujur dia ni betul, orang kata betul lah, dia sanggup korbankan. Macam bola lah contoh. Orang kalau sembang pasal bola, tapi tak sanggup keluarkan duit, orang kata ini bukan kaki bola yang real punya. Kaki bola yang real punya, dia sanggup datang daripada kampung ujung dunia tu, datang nak sokong game dia punya pasukan dia, nak bagi sokongan. Sanggup tidur dekat stadium, tidur atas kaki lima je, nak beratur tiket tu, beratur daripada mana esok kaunter bola tiket jual esok pagi, malam dia tidur. Kita kata dia bangun real. Dia sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Dia nak title, dia sanggup korban. Sanggup habis duit dia. Dia sanggup beli jersey pasukan dia. Mahal macam mana pun dia beli juga. Orang kata dia sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Itu maknanya memang betul real lah, kita kata kan. Ini memang peminat bola yang tegar. Sebab tu sedekah tu namanya sedekah. Kita bagi sedekah kan. Sedekah tu, itu orang kata bukti itu baru real iman. Tanda kita ni real orang beriman ni, kita sanggup berkorban. Nampak? Kita sanggup berkorban. Sedekah namanya, sedekah kan. Okey, jadi Allah akan mudahkan untuk dia berbuat amalan baik. Allah akan mudahkan. Sebab tu kita orang yang tak biasa datang masjid, tengok dia ni tak susah ke datang sekejap datang masjid, balik rumah sekejap datang masjid. Sebenarnya kita orang yang ahli masjid tak kata susah, benda tu senang je, seronok datang masjid. Kalau tak datang masjid kata susah hati. Nampak? Kalau orang yang tak tutup aurat contoh, dia tengok orang tutup aurat ni, tak panas ke, tak lemas ke, tak rimas ke, tapi sebenarnya orang yang tutup aurat ni okey je, tak ada pun tak matilah orang kata. Tak mati lah, tak matilah orang kata. Dulu contoh ni lawak jeraka lah gurau orang kata. Orang kata orang pakai purdah ni tak lemah ke, tak mati ke purdah. Sekarang ni semua orang pakai purdah tu, pakai face mask. Yang laki-laki pun habis semua pakai purdah belaka dengan face mask. Isteri saya, dia pakai purdah. Dia kata pakai purdah tu lagi senang nak bernafas daripada pakai face mask ni, dia kata. Pakai face mask ni lagi ketat nak bernafas, lagi payah nak bernafas, dia kata. Masya Allah. Maksud dia apa? Pengajaran dia, orang yang tak buat amal taat ni, dia nampak macam susah amalan ni. Nak semayang, tak susah ke nak semayang, kejap-kejap kena semayang. Tapi orang yang diberi hidayat oleh Allah, tak susah pun benda ni.
Semayang bukan susah pun, bukannya suruh angkat berat batu besi 100 kilogram ke, tak ada apa pun. Angkat takbir tangan kosong je, Allahu Akbar. Yang besi lagi berat nak angkat tu, itu lagi payah nak angkat, ramai orang angkat. Itu lagi ramai orang angkat besi berat nak angkat kan, sampai timbul urat-urat tu, kita tengok pun takut kan. Tapi badan kecil tu, besinya besar kan, itu lagi berat. Kita takbir tangan kosong aja, Allah. Tapi lagi susah orang nak angkat, tangan kosong tu lagi susah orang nak angkat. Datang ke masjid bukan susah apa ni, bukannya kena bayar tiket, duit tiket ke apa tak ada, tulis nama je, ambil suhu je. Kat supermarket pun sama juga, standard lah. Mana-mana tempat standard lah, biasalah sekarang orang kata SOP kan, untuk kita mana-mana tempat pun sama. Sebab ada orang kata payah lah datang ke masjid sekarang, malah datang ke masjid, susah lah ambil suhu lah, bagai apa semua. Mana-mana tempat kedai boleh pula dia pergi. Kata malah datang masjid susah, SOP apa semua. Dekat tempat lain pun ada SOP, boleh jaga. Subhanallah. Itu dia. Tak susah. Sebab apa? Sebab Allah beri hidayat. Maksudnya orang yang dapat hidayah daripada Allah tak susah. Sebab tu setiap hari kita kena minta hidayat daripada Allah. Bila kita minta hidayat? Dalam solat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, berilah hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Setiap hari kena minta hidayah. Setiap hari minta hidayah. Kalau tak minta, tak sah sembahyang. Dan kena minta baca Fatihah tu dah lah wajib. Kalau tak baca, tak sah solat. Rukun qauli pula. Rukun qauli maksud apa? Kena baca kat mulut. Ramai tuan-tuan orang baca Fatihah baca dalam hati. Tambah kalau sembahyang pakai face mask ni. Kalau dia pakai face mask, lagi dia baca senyap, dah baca dalam hati Fatihah, tak sah tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, sah tak sembahyang pakai face mask? Dia kata tak ada masalah. Yang pertama, face mask tu kena bersih lah, suci lah, sebab dia kira pakaian kita. Kalau face mask tu najis, tak sah lah. Sama macam pakaian kita lah. Kalau kita sembahyang pakaian najis, tak sah. Face mask najis, tak sah lah. Kalau air liur ke kahak ke melekat, tak ada masalah. Itu bukan najis. Kerana itu benda kita anggap kotor, tapi dia bukan najis, tak ada masalah. First kali, face mask tu suci, bukan najis, tak ada masalah. Yang keduanya, saya pesan, nak pakai face mask waktu solat boleh, tapi Fatihah, rukun qauli tetap kena baca, telinga kena dengar. Sebab apa? Sebab ramai orang baca Fatihah, baca dalam hati, tak sah. Ataupun dia baca Fatihah, dia Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman Maliki, separuh-separuh je. Orang kata mazhab separuh, dia baca semua separuh. Bismillah tu dekat tangan awal je yang kuat. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman Maliki. Nampak dengar awal ayat je pun tak sah. Yang sahnya adalah Fatihah ni kena baca, telinga kena dengar daripada awal sampai habis, satu huruf pun tak boleh tinggal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, sampai habis. Kena baca walaupun pakai face mask. Kena baca, sebab kalau tak sah solat. Itu rukun qauli. Rukun qauli ni bukan Fatihah aja. Takbiratul ula, Allahu Akbar, tak boleh pergi-pergi senyap aja, tak boleh. Ramai tuan-tuan yang buat begitu. Minta maaf terutamanya makmum. Kebiasaannya kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, betul juga Ustaz, saya pun tak perasan Ustaz, saya baca kuat ke baca pelan? Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah kita tak perasan. Kena perasan lah. Kena perasan. Kadang-kadang dia makmum, sebab imam tengah baca, dia letak belakang, dia terus senyap macam tu je, tak sah. Takbiratul ula, lepas tu Fatihah pun sama juga. Dia ingat imam dah baca kuat, dia makmum, dia baca dalam hati, dia okey kot. Tak boleh. Walaupun kita makmum, kita kena baca sampai Fatihah kita dengar, ada kat telinga kita Fatihah. Lepas tu tahiyat akhir, salawat atas Nabi waktu tahiyat akhir. Kemudian bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini semua 5 perkara rukun qauli, kena baca, telinga kena dengar, walaupun kita pakai face mask kan. Nampak dia sama kan, itu dia. Okey, macam mana boleh masuk ke situ kan? Kita boleh tahu. Nak azan dah.
Okeylah, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi lah. Ni ayat ke-7 Nanti ada rezeki kita sambung lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hampir dengan Al-Quran, hidup dan mati kita akhirat mendapat syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ai kalam, saya mohon maaf atas segala salah silap, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.